Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, bila sampai saja ke langit ketujuh, waktu Allah kata kat dia, Allah kata kat malaikat, tulislah kitab hamba-Ku dia Illiyin dan kembalikan dia ke bumi. Sungguhnya aku menciptakan mereka daripada tanah, dan kepada tanah pula aku akan mengembalikan mereka, dan daripada tanah pada kali yang lain aku akan mengeluarkan mereka. Orang baik duduk dekat Illiyin, tempat istirahat. Orang jahat duduk dekat Sijin. Sijin, tempat azab siap dah sebelum masuk ke sana. Dan kemudian sallallahu alaihi Muhammad, waktu dia telah dimakamkan, waktu dia telah masuk dalam tanah, waktu dia sedang diusung nak bawa pergi kubur tu, satu riwayat lain cerita, roh dia diselitkan di antara kain kapan dengan jasad dia. Waktu orang duk mandi jenazah dia, waktu roh dia duk nampak, dia duk tengok. Dia tengok, lepas tu kita disuruh untuk pergi ziarah jenazah. Dia tengok siapa ramai tengok dia. Dia tengok anak-anak dia, dia tengok suami dia, dia tengok isteri dia. Dia nampak. So dia cuma dia tak boleh nak buat apa-apa, tengok je. Kemudian waktu nak usung pergi kubur tu, selit di antara kain kapan dengan jasad dia. Waktu tu orang mukmin dia kata apa? Cepat-cepatlah, aku dah tak sabar nak jumpa dengan Tuhan. Dia tahu dah. Orang yang maksiat pula dia kata apa? Aduh, celaka aku hari ni, nak bawa aku pergi mana ni? Dia kata. Sampai nak usung pergi kubur pun dia tak tahu dia nak bawa pergi mana lagi ni, cerita. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata apa? Semua makhluk Allah dengar. Dia duduk menjerit tu, semua makhluk Allah dengar kecuali jin dengan manusia je. Kalau jin dengan manusia dengar, pengsan kita. Saya ingat kita tinggal. Usung, oi, tak tinggal. Oh, subhanallah, tuan. Lalu subhanallah, dia pun akhirnya dimakamkan. Waktu dimakamkan, tuan-tuan, Nabi SAW cerita, waktu tu roh dia akan dikembalikan ke dalam jasad. Tiba-tiba bunyi terkejut lah. Ni sebut tu dia punya background music ni kan. Dan sebab bunyi, kalau bunyi guruh ke apa, oh, real. Subhanallah. Waktu roh dia dikembalikan pada jasad, tuan-tuan, ni part ataupun bahagian yang menakutkan. Nabi SAW cerita dekat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana semua orang akan merasa dihimpit kubur. Ni part ni kita takut ni. Setiap orang akan rasa macam mana himpitan kubur. Saat dalam perang Khandaq, sahabat ni meninggal. Dia meninggal bergegar aras dengan kematiannya. Malaikat ribu mai sambut roh dia. Nabi SAW cerita. Nabi kata apa? Kalau ada orang yang terlepas daripada merasa dihimpit kubur, saat ni orangnya. Saat ni yang syahid mati bergegar aras, ribu malaikat sambut pun berasa kena himpit kubur. Orang lain lagu mana lah. Seorang baby mati di Madinah, Nabi kata apa? Kalau ada orang yang terlepas daripada himpit kubur ni, baby ni orang ni. Baby pun kena dihimpit kubur. Takut dah tuan? Takut. Cuma ulama bagi kita tenang sikit. Dia kata apa? Ya, semua orang akan rasa dihimpit kubur, tapi ada beza mengikut amalannya. Kalau orang ni orang amalan baik, orang Allah panggil dia mukmin. Tuan-tuan, ingatlah, orang Islam belum tentu orang mukmin. Orang mukmin itu sudah tentu orang Islam. Tuan-tuan bisa dengar tak Allah baca, Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Bisa dengar? Wahai orang-orang yang beriman. Biasanya lepas ayat tu, lepas ya ayyuhalladzina amanu, mesti ada ayat perintah. Mesti ayat Allah nak suruh apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita letak diri kita orang mukmin, kita akan buat apa yang Allah suruh tu. Kita akan buat apa tu? Kalau kita Allah suruh, wahai orang beriman, wahai orang beriman, kita tak buat, maksud kita sendiri tak mengaku yang kita ni orang beriman. Kita faham tak ni? Saya orang beriman. Tengok kalau Allah panggil, menjawab tak?
Kalau Allah suruh orang buat tak? Ya Allah maknu, yang ni buat. Ya Allah maknu, yang ni tak buat. Maksudnya tak betul lagi. Kalau hang letak dia sungguh orang mukmin, orang beriman, apa yang Allah sebut lepas pada ya Allah maknu mesti hang buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu orang beriman ni, kata ulama, dia bila dia duduk dekat dalam himpitan kubur tu, dia merasa macam dia seorang bayi, seorang baby yang lemah dalam pelukan mak dia. Mak dia peluk kuat. Tapi dia rasa lagu mana? Selesa, rasa selamat. Kan? Kemudian dia dilepaskan, sehingga kubur dia tu jadi seluas mata memandang. Wah, seluas-luasnya. Adapun orang maksiat, orang kafir, orang yang Allah nak azab dia, waktu dia dihimpit tu sampai ke tahap ni berselisih tulang rusuk dia. Allahumma salli ala sayyidina. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, waktu malaikat dah masuk, waktu roh dia dah masuk ke dalam jasad dia, ulama bahas masuk macam mana tu? Masuk seluruh tubuh ke? Ada ulama kata masuk seluruh tubuh. Ada ulama kata dia masuk separah pinggang. Lalu Sallallahu Alaihi dia pun didudukkan oleh duduk. Kemudian baru mai dua malaikat. Malaikat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mata dia biru kehitaman. Biru hitam. Dia bawa tongkat. Dalam satu kisah diceritakan, tongkat yang dia bawa tu, kalau diletakkan di atas tangan orang yang berimpun di padang Arafah, tak mampu untuk tahan berat dia. Lagu mana? Tak tahu. Saya ada terbaca satu kisah kot jadi pengajaran kat kita. Tuan-tuan, kisah ni dulu dia share, Allah bagi hidayah kat dia, seorang perempuan. Dia kata dia mimpi dia mati. Dia kata Allah nak bagi hidayah dulu tu lah. Dia mimpi dia mati. Dalam mimpi tu dia nampak jenazah dia dimandikan, dia nampak jenazah dia dimasukkan dalam liang lahat. Dia nampak semua. Kemudian dia nampak waktu malaikat mai nak tanya soal kat dia. Sallallahu alaihi wasallam, siapa Tuhan kamu? Kan hadis ni ada soalan ni soalan bocor ni. Kan? Tapi yang nak jawab bukan yang kita hafal. Dia pesan dekat anak dia, Pak Mati ni tulis sikit jawapan tu kat sini, kau lupa. Kat kain kapan tu dia, jangan tulis boboh sangat, aku tak boleh tengok nampak. Ada pesan sekali. Dia kata nanti kalau Pak Mati ni bagi kain kapan buruk-buruk sudahlah. Kain kapan tu bagi kain kapan yang buruk-buruk sikit. Kain papan kandar tu pun yang papan kandar yang buruk-buruk, yang empuk-empuk sikit. Tapi saya Pak pesan aku tu, dia kata hambat sudahlah, tak lah Pak bagi tak lah saya pesan aku tu. Dia kata taklah, nanti bila malaikat mai nak tanya soalan, Pak ni beritahu kat malaikat tu, ni salah orang ni mai duduk lama dah ni. Tak saya tengok kain buruk dah. Dia ingat boleh selotok dengan malaikat aku tu kan. Tu cerita lah. Dan saya waktu malaikat kita, malaikat mai tanya kat dia, dia kata dia tahu jawapan tu apa. Siapa Tuhan kamu? Dia tahu jawapan dia. Allah Tuhanku. Aku tahu, boleh je nak jawab, tapi tak boleh jawab. Tak jawab dia tu, tak keluar pada mulut dia. Nak sebut aku Allah Tuhanku tak boleh nak sebut. Dia kata malaikat angkat tongkat dia, pukul dia kata sampai dia tenggelam dalam tanah 70 hasta. Tenggelam dalam tanah ni, pecah tubuh badan dia. Tuan-tuan, kita tubuh kita macam mana nak masuk dalam tanah yang keras? Tapi dengan pukul tu tam dia kata, pecah tubuh dia ni, masuk dalam tanah, korek balik ni. Waktu korek balik ni, dia kata bercantum balik tubuh aku ni. Dalam keadaan dia kata, saya pedih, pecah tidur ada lagi. Tanya lagi soalan, aku tak boleh jawab lagi, pukul lagi dia kata. Sampai dia merayu kat malaikat, dia kata, tak, malaikat cukuplah, bagi aku balik dunia, aku tak mau buat dah apa yang aku buat dulu ni. Dia kata, malaikat kata apa? Semua orang berdosa minta macam mana hang minta. Tak boleh. Dia kata, batu dia terjaga. Dia kata, saya bukan orang tak semayang. Dia kata, saya bukan orang tak semayang. Saya semayang. Tapi dia kata,
Satu je, saya suka lengah semayang. Semayang ni ujung-ujung, tak tahu ujung-ujung. Dalam kisah tu lah, wallahu a'lam, tuan-tuan, dia cerita, betul ya salah saya tak tahu. Saya kongsi dengan tuan-tuan je lah. Ada satu kisah lah, satu kisah. Ini dalam kitab kisah ni. Cerita tentang seorang lelaki-lelaki, dia pi waktu adik dia sakit. Adik perempuan dia. Dia pi ziarah adik perempuan dia yang sakit. Lalu subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, waktu adik perempuan dia sakit, tiba-tiba adik dia mati. Dia pun urus jenazah adik dia, bawa pergi kat kubur semua, tanam. Dan siap-siap tanam kat kubur tu semua, tiba-tiba dia perasan uncang duit dia jatuh dekat dalam. Untuk orang nak buat guna, dia perlu sangat duit tu lah kot. Lalu dia kata tak apa, dia nak korek balik, nak cari taman dulu. Dia pun suruh kawan-kawan dia semua buka-buka balik dulu, dia korek-korek. Cerita takdir lah. Tuan-tuan biasa korek-korek liang, kambur-kambur handphone je tu lalu. Tuan-tuan agak nak ambil tak? Tak ambil dah. Jangan main-main, tuan-tuan nak pergi masjid pun petang balik handphone tinggal. Kalau dah sakit nak balik dah, bukan nak tidur di masjid pun. Separuh jalan dah, Allah, handphone tak apalah, tak. Dia boleh patah balik, memang tengok tu imam habis bayang, patah balik main kat rumah. Handphone je pasal. Tinggal handphone tu, handphone dalam kubur. Allah, mana handphone? Punya handphone sat dia pun. Tu bunyi kat dalam tu. Oh, sudah. Tu ada orang angkat pula kat dalam tu. Assalamualaikum. Syekh. Subhanallah. Dia korek elok sampai jumpa buncang duit dia. Lepas tu dia nampak papan kanda tu, dia kata aku nak tengok apa keadaan apa yang adik aku ni. Lepas dia masuk dalam kubur nak tengok. Dia angkat naik api. Dia cepat-cepat tutup dia, kambur, dia balik ke rumah, dia duduk teriak. Dia jumpa mak dia. Dia tanya mak dia, mak apa adik buat sebenarnya? Apa adik buat? Sampai tadi dia cerita apa jadi, mak dia menangis. Mak dia kata apa? Selama adik hang duduk dengan aku nampak dua benda dia buat. Nombor satu, dia suka mengadu domba. Tak mengadu domba? Orang kampung kita sebut firestone. Tahu firestone? Batu api. Pi kono kata kono, pi goni kata kono, pi kono pelaga ada orang. Syekh Muhammad. Yang kedua, dia suka lengah-lengahkan sembahyang dia. Tuan-tuan Syekh Muhammad dia cerita wallahu alam, tuan-tuan, wallahu alam, tak tahu. Macam baru ni dekat Al-Ustaz, kat Draga kan. Tuan-tuan tahu kubur berdarah. Tuan-tuan pergi tengok tak? Tak. Kan tuan-tuan tak tahu kan? Payah cakap dengan orang, WhatsApp pun tak ada ni. Mana tahu WhatsApp pun tak ada, handphone pun tak ada kami ni. Jenis pegang tasbih. Allah SWT, itulah kerja kami. Tuan-tuan sallallahu alaihi. Dia pun tanya, Ustaz ni apa cerita ni, macam mana jadi ni, apa semua. Apa masjid kata apa? Tuan-tuan dengar lah masjid kata apa? Dia ni orang baik, tak? Dia ni orang baik. Dia ni orang rajin sedekah, dia ni orang baik. Saat kami kenal dia semua jadi duduk sini, dia orang baik, dia orang masjid. Pasal apa Allah nak buat itu? Pasal apa Allah nak tunjuk apa? Allah nak tunjuk bahawa ni orang baik. Allah nak perkenalkan dia. Kalau tak jadi macam tu, orang kenal tak dia? Orang bercakap lah tentang dia. Tak, orang tak cakap, orang tak kenal pun. Tapi dengan cara tu Allah nak perkenalkan dia. Lepas jadi macam tu, baru orang tahu, oh banyak orang. Saya yang tak kenal dia pun saya tahu kata dia orang baik. Masuk surat khabar, masuk TV, masuk berita. Masjid kata apa? Dia ni orang baik, ni orang baik. Kita nampak macam tu. Nampak macam, peliknya ni apa jadi, dia ni buat apa? Tapi sebenarnya Allah nak abang kata, Allah nak perkenalkan dia, yang dia ni orang baik. Mudah-mudahan baik kat dia sampai ke akhirat. Tak tahu kan, saya ada semua. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu malaikat dia pun tanyalah kat dia, sallallahu alaihi wasallam, siapa Tuhan kamu? Dia pun jawab, Tuhanku Allah. Apa agama kamu? Dia pun jawab, agamaku Islam. Siapakah yang diutus di tengah-tengah kamu? Dia jawab, itu adalah Rasulullah. Apa yang kamu ketahui tentang benda ini? Ini aku baca kitabullah, aku beriman kepada membenarkannya. Itu jawapan-jawapannya semua kita tahu. Kemudian daripada langit terdengar suatu suara penyeru, hamba-Ku benar, maka hamparkan baginya permaidani yang indah daripada syurga. Waktu tu kubur dah jadi luas seluas mata mandang. Kemudian dihamparkan permaidani indah daripada syurga, dan bukakan satu pintu, tunjuk tempat duduknya dalam syurga. Dia ni subhanallah tuan-tuan, lepas dapat tu, kubur dia lapang selapang-lapangnya, luas seluas-luasnya. Kemudian
Salat Jumaat dia hampak pula daripada permaidani syurga. Dapat permaidani dunia pun tak apa dah tuan-tuan. Tapi permaidani syurga dia hampak dia ni. Kemudian buka pula pintu, nampak tempat duduk dalam syurga tu. Angin daripada syurga tu masuk dah. Bau wangi sangat dah. Mula-mula Allah tunjuk kat dia, mula-mula nampak neraka. Lepas tu ganti syurga. Malaikat kata dah, tu yang tadi tu sepatutnya kamu duduk itu, tapi Allah bagi yang ni. Yang ni dapat ni. Sonoklah tengok syurga, ya Allah, malaikat tu tempat apa tu? Tu tempat duduk kamu nanti ni. Saya cakap tempat duduk kamu nanti. Allah, malaikat, bila nak kiamat ni? Tanya bila nak kiamat. Pasal apa bila nak kiamat ni? Tak sabar nak pergi duduk tu. Tak apa. Malaikat kata apa? Tidur. Rehat. Dan dalam riwayat sebut, dia tidur seperti mana pengantin malam pertama. Macam mana pengantin malam pertama macam mana? Lupa dah. Astagfirullahaladzim. Kenangan terindah boleh lupa. Malam pertama mana? Lena umpa. Mana Lena? Lena Karen. Balik sikit kena. Balik sikit jaga Karen. Tak boleh Lena ada orang kat sebelah. Dia biasa tidak seorang. Orang solat Jumaat. Tuan-tuan, tenang, nyenyak, seronok. Dan sepanjang dia duduk tu, entah berapa ribu tahun dia duduk kat alam barzah tu, dia rasa sekadar-kadar macam 2 rakaat sembahyang dia tempoh dia. Sat dia. Sayyidina Al-Haji Muhammad. Yang ni nikmat yang akan diperoleh oleh orang-orang mukmin. Kalau dia dapat macam ni, maksud dia apa? Potensi dia untuk syurga Allah. Mai kelompok orang yang kedua pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Qayyim kata apa? Yang sebut tadi. Jika orang mukmin diletakkan dalam kuburnya, sebab pintu menuju syurga akan dibukakan dekat dengan kakinya. Dikatakan kepadanya, lihatlah balasan Allah yang telah dijanjikan kepada kamu. Lalu di dekat kepalanya dibukakan satu pintu pula menuju ke neraka. Dikatakan kepadanya, lihatlah siksa yang dijauhkan daripadamu. Setelah itu dikatakan kepadanya, sekarang tidurlah dengan tenang. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dia sukai selain tibanya hari kiamat. Menurut Ibnu Qayyim, Rasulullah bersabda, jika orang mukmin diletakkan dalam liang kuburnya, tanah akan berkata kepadanya, engkau benar-benar yang ku cintai. Sebelum engkau berada di atas belakangku, maka bagaimana sekarang jika engkau sudah berada dalam perutku, agar aku dapat memperlihatkan tentang apa yang akan ku perbuatkan terhadap dirimu. Kuburnya kemudian dilapangkan sejauh mata memandang. Maksudnya, kita orang duk takut-takut kepada kubur ni. Sallallahu alaihi Muhammad, ada tak jalan penyelesaian supaya dia dapat keindahan kat kubur tu? Kan kita takut, tapi orang kata, takutnya tempat tu, takut tempat tu. Tapi kalau hang buat macam ni, tempat tu akan jadi elok kan? Tuan faham soalan saya tadi? Kan? Maksudnya, boleh tak kita buat bagi elok tempat tu? Boleh. Dia berkait dengan apa yang kita buat waktu hidup kat dunia ni. Orang takut. Kalau takut, buat bagi elok, bagi dia cantik. Buat bagi elok, bagi dia cantik. Tempoh nak duduk dekat dalam tu, silap-silap jauh lebih lama daripada kita hidup kat dunia ni. Sahabat-sahabat Nabi SAW yang wafat zaman Rasulullah SAW dah 1500 tahun dalam kubur masing-masing. Ni saya cuba. Yang kedua, mai pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mai pula yang satu lagi, dia panggil orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang maksiat. Bila mai malaikat Allahumma salli ala Muhammad, waktu dia nak mati, mai malaikat yang hitam wajah. Hitam wajah dia. Hitam. Sejauh mata mandang, muka bengih, muka hitam. Dalam Quran Allah cerita, dia pukul orang tu. Untuk ukhruj, keluar, dia suruh keluar. Dia suruh roh tu keluar. Macam mana roh nak keluar? Berselerak roh dalam tubuh dia. Baru malaikat maut mai kat ujung kepala dia. Ya ayyatuhal qabithah, wahai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhan kamu. Waktu tu roh dia direntak, berentak. Kata Nabi SAW, macam Allahumma salli ala Muhammad, bulu kambing yang basah melekat pada pemanggang besi. Pemanggang besi ni duri-duri macam tu, melekat kat bulu kambing, rentak. Allah Rabbi, menjerit-jerit Allah saya yang tahu sakit.
Tuan-tuan. Lepas tu malaikat yang hitam pula bawa guni pada neraka, busuk bau. Tu dah ambil buah dalam hidup ni. Waktu buah ni ngepanggil buah ni. Mau kinan-kinan yang dapat. Yang dilempar kembali ke atas, dan lagi tak buka dilempar. Dan disimpan di satu tempat seksaan bernama Sijin. Kemudian masuk dalam kubur, macam cerita tadi, sempit kubur dia, soalan tak mampu nak jawab. Kemudian dia kata, hambaku bercakap bohong. Dihamparkan kepadanya, tuan-tuan, batu-batu daripada api neraka. Dibukakan satu lubang daripada lubang api neraka, dan bahang daripada neraka tu dah mula bakar tubuh dia. Sempit kubur dia sampai berselisih tulang rusuk. Lalu apa dia kata? Malaikat, bila nak kiamat ni? Bila nak kiamat? Yang tadi pun tanya bila nak kiamat juga. Yang ni pun tanya bila nak kiamat. Pasal apa dia tanya bila nak kiamat? Tahu malaikat kata apa? Lambat lagi kiamat. Dia jawab apa? Jangan kiamat lah, jangan kiamat. Pasal apa minta jangan kiamat? Ni kan kena teruk ni. Pasal apa? Pasal dia nampak lepas ni dia kena lagi teruk lagi pada waktu. Kita ni tuan-tuan, alam barzah kita ni ada dua jenis je. Alam barzah tuan-tuan dua jenis. Satu type A, satu type B. Type A, rawdatun min riyadil jannah. Satu lagi, lubang daripada lubang api neraka. Satu taman syurga, satu lubang api neraka. Kita punya persediaan nak pencen ni, pencen umur 60 tahun. Dia punya fikir apa yang dia nak buat lepas pencen tu waktu umur dia 20 tahun lagi. Waktu dapat kerja buat keputusan nak ambil KWSP ke, nak ambil pencen ke. Fikir. Lepas tu waktu main umur 30, umur 40 tahun, nu beli tanah kat kampung Salang ni, duk kerja kat Kuala Lumpur tu. Buat apa tu beli tanah kat kampung Salang tu pasal apa? Nanti lepas pencen nak balik duduk kampung. Bila yang nak pencen ni? Ada 20 tahun lagi. Kita punya fikir tu, fikir tu lepas pencen tu. Lepas tu buat siap rumah dah, design rumah dah, tak pencen lagi. Design rumah. Oh, rumah mesti ada 4 bilik, anak ada 5 orang, oh buat 5 bilik. Dengan bilik dia 6 bilik buat. Setiap bilik mesti ada bilik ayah. Sani Allah Muhammad. Rumah kena lapang lagu ni, rumah kena siap macam ni. Buat tangga macam Bollywood tu. Itu. Dia tak fikir lepas dia pencen dengan go out lah semua dah ni. Ni cekik macam ni. Dalam tangga berabuk gitu ya. Tuan-tuan, dia design rumah dia cantik. Tanya dia, halo, nak desat? Agak-agak lah. Dan tak pergi rumah tu. Dan tak duduk rumah tu. Kata, hei, awak tanya aku tu. Yalah. Berapa tahun lagi nak pencen tu? 5-6 tahun lagi nak pencen. Agak-agak dan nak pergi tu. Tak tahu. Kalau dan, berapa lama duduk tu? Lepas 60 tahun lah. Agak-agak berapa lama lah duduk tu? 10 tahun belum tentu lagi. Tidak. Tapi yang duduk kat situ tak sampai 10 tahun, fikir daripada umur 20 tahun tu. Ni yang nak duduk belah ni. Betul belah ni. Dia tunjuk kan? Berapa tahun ni? Masjid ni tahu apa? Kubur ni dah berapa tahun dah? Orang lama tak tahu lah. Nak abang kata lama sungguh. Dia pun dah berapa lama dah tuan Salih Muhammad. Dah fikir dah rumah. Tuan-tuan dah fikir dah tempat tu duduk tu. Yang tu yang rumah tuan-tuan duk buat tu belum tentu duduk. Yang confirm duduk. Tak ada fikir lah. Confirm duduk. Dia fikir dah type A ke type B kita nak buat. Kita yang buat keputusan kan. Rumah lagu mana kita nak buat? Nak buat bagi rumah lapang, luas permaidani syurga. Kita yang buat keputusan. Waktu mana? Waktu hidup ni. Mati tak ada lah. Batu Ibn Qudamah Maqdisi tulis dalam kitab dia. Dia kata, hamba tengok sekali-sekali tengok kat kubur tu. Tak ramai orang dalam kubur tu yang minta nak keluar main 2 rakaat je. Ya Allah, ya Allah bagi aku main 2 rakaat, 2 rakaat aja. Kod 2 rakaat ni boleh ampun dosa-dosa aku. Tapi tak boleh. 2 rakaat pun tak boleh. Ya Allah boleh tak buat satu subhanallah aja. Ibn Qudamah kata. Minta satu subhanallah aja. Satu subhanallah pun tak boleh lah. Kod satu subhanallah tu boleh angkat darjat dia. Tak boleh.
Habis kita ni Allah bagi lagi masa kita. Betul elok. Buat pergi elok. Buat pergi kemas-kemas. Buat pergi kemas-kemas. Mana saya mat? Yang duduk di depan saya ni tuan-tuan, majoriti yang tu, yang orang lama. Mana saya mat? Maksud dia apa? Bukan masa main-main dah, bukannya. Bukan masa main-main dah, tuan. Bukan masa nak seronok-seronok, bukan masa gegar baganza lagi ni. Sungguh kan? Kalau bola pun tak payah dah. Tak cerita sungguh, tak dan kan. Nah tu kalau Quran tak dan baca lagi, main duha tak dan, main tahajud tak dan, main jemaah tak dan. Bila yang nak dan ni? Bila yang nak dan ni? Nak tunggu bila? Buat betul siap. Buat bagi elok, susun bagi elok. Mudah-mudahan nanti sana semat tuan-tuan, Allah tak tengok kita dulu lagu mana dah. Nabi sebut tadi kan, fa innamal a'malu bil khawatimah, sungguhnya Allah kira atas hujung. Mudah-mudahan apa yang kita dah buat ni Allah tengok tang ni ya. Yang mudah-mudahan Allah padam, Allah tutup sungguh. Ni yang tang hujung ni betul dia. Insya-Allah nanti dia cukup atau tu boleh. Atau tu juga nak talau balik 2 jam ya. Ni apa tak apa, balik-balik 5 minit sampai ke tu 2 jam pula balik tu. Insya-Allah nanti kita jumpa lagi lain masa ketiga insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya untuk kita. Saya terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk jemput saya. Insya-Allah seronok saya jumpa ni macam orang kampung saya. Ada muka-muka yang saya kenal. Saya cerita. Ini yang risau. Yang ni mesti saya cerita punya. Apa bagi kuat ibadat. Oh bagi kuat ibadat. Pandai pula. Insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, salih alaihi Muhammad. Dari saya ucap terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi, dan tuan-tuan yang tak keberatan insya-Allah lagi boleh dapatkan ni. Yang ni sebenarnya saya ada madrasah. Saya ada madrasah saya dekat Bandar Baru tu, lebih kurang 8 ekar, ada tahfiz, ada warga emas ada lebih kurang 50 orang. Tahfiz ada, pelajar pratahfiz ada, dan kami menyediakan pengajian percuma. Tahfiz pun mengaji free. Jadi kami duk cari dana mana. Saya tak buat tabung, saya tak kutip wakaf. Tak, kami buat jualan ni. Jadi tuan-tuan beli susu kami ni, susu Faiz ni, saya buat sebenarnya saya buat untuk saya. Saya ni banyak duk bergerak sana, travel banyak sana sini. Kemudian Allah Ustaz Muhammad saya kadang-kadang tak ada nak makan. Jadi saya buat apa? Saya buat susu kambing. Susu kambing ni pasal apa? Susu kambing ni dia senang absorb, dia senang perut, dia senang terima. Dia antara susu yang terbaik. Kemudian saya masuk susu kambing dan saya bubuh beras perang. Beras perang ni bagi dia kenyang perut. Tuan-tuan yang macam nak diet, tak mau makan malam-malam, orang kencing manis yang doktor kata jangan duk makan malam-malam sangat-sangat tu. Tuan-tuan minum ni dia kenyang perut sikit. Dia kenyang perut, dan saya masukkan kurma. Kurma ni untuk bagi tenaga segera, tenaga cepat, dan dia ganti manis gula sebab saya tak masuk gula. Jadi yang kencing manis insya-Allah bismillah ada kawan kita try pun. Ni semua ni kat sini depan ni. Dia ada kencing manis. Lepas tu suruh dia try 3 hari tengok. Test darah, minum, lepas tu test balik. 3 hari tu turun, alhamdulillah tak naik. Jadi okeylah insya-Allah untuk orang kencing manis, dan saya masuk ginkgo biloba untuk otak sikit. InsyaAllah Gisrik okey. Jadi salih alaihi tuan-tuan, banyaklah testimoni dia, saya tak mau cerita testimoni tu. Cuma tuan-tuan beli ni, tuan-tuan niat untuk bantu madrasah kami insya-Allah. Bantu madrasah saya, setiap pembelian ni akan ada sumbangan kepada madrasah ni. Ni kira kami punya projek dana untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Insya-Allah tuan-tuan yang ni pun dapat, tuan-tuan pahala pun dapat mudah-mudahan. Dan tuan-tuan buat dalam cawan, jangan buat dalam gelas. Gelas dia dah ceroy. Tuan-tuan buat dalam cawan ya, cawan cukup untuk rasa dia. Insya-Allah boleh dapatkan. Tak buat duit nanti bagi nak buat telefon ke apa dekat abang kita tu, ping in duit kat dia kalau menaga. Kalau tuan-tuan balik ambil duit pun dia tunggu sampai 12 tengah malam pun dia tunggu duitnya saya. Macam ni insya-Allah tuan-tuan boleh ambil nombor telefon dia apa semua. Aku ada nak perlu apa nanti kita post kan. Boleh boleh insya-Allah. Jadi cukup dekat tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.